Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, 15 ayat daripada surah Al-Qasas bermula daripada ayat 72 sehinggalah ayat ke-86 mengisahkan mengenai seorang hamba yang dahulunya miskin dan papa, namun telah dikurnia harta yang banyak tidak terkira. Siapa sangka hamba yang dahulunya merintih meminta, akhirnya bongkak bila berada. Hamba yang dahulunya gigih berdoa, akhirnya memberontak bila berharta. Itulah dia Korun, sang hamba yang tamak dan haluba. Kisah ini cukup memberikan gambaran bahawa harta dan kekayaan tidak akan pernah berkekalan. Rukun ini bukanlah untuk membangga diri, menunjuk harta yang serba-serbi. Namun, inilah solusi membersihkan diri daripada kotoran duniawi, agar kaki terus berpasak membumi, diri tidak langit meninggi, mendekatkan diri dengan ilahi. Maka, ayuhlah kita dengar dan hayati sebuah nukilan tinta dari hati. Tunaikan rukun, suburkan rezeki. Hadirin sekalian, zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang wajib ke atas setiap Muslim yang telah cukup syaratnya. Terminologi zakat berasal daripada perkataan Arab az-zakah. Dari segi bahasa dapat ditakrifkan sebagai suci, rahmat, berkat, berkembang, subur, bertambah dan sedekah. Manakala dari segi istilah syarak, menurut kitab Fiqhuz Zakah karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, zakat bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta dari sumber yang baik yang dimiliki seseorang Islam kepada golongan yang berhak menerimanya. Tuntasnya, tunaikan rukun, suburkan rezeki. Akan saya pasakkan pemahaman anda semua betapa ibadah zakat ini bukanlah rukun ciptaan manusia maupun kisah ciapan sang pelipu lara, namun ianya merupakan tinta amanah daripada Yang Maha Esa untuk menyuburkan rezeki para manusia, juga memantapkan iman dan takwa. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama, rukun dihayati, rezeki diberkati. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kalimah zakat ini sebanyak 30 kali dalam kitab suci Al-Quran, mengandungi perintah, hukum dan kisah mengenai zakat. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang telah difardukan kepada umat Islam sejak disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, iaitu pada tahun yang sama difardukan ibadah puasa Ramadan. Ia merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, bertujuan untuk membersih dan menyucikan jiwa. Kewajipan berzakat ini telah dinukilkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-267 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, yakni di jalan Allah, sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami telah keluarkan dari bumi untuk kamu. Sesungguhnya ibadah zakat itu bukanlah satu bentuk paksaan, namun itulah ibadah untuk menguji sejauh mana tahap ketakwaan. Bahkan zakat itu bukan sekadar untuk memenuhi kewajipan, namun untuk membina jalinan kemanusiaan dengan menyalurkannya kepada golongan asnaf yang berkelayakan demi sebuah keredoan dan keberkatan. Bah, kata pepatah, ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni, rukun dihayati, rezeki diberkati. Hadirin, kedua, rukun diaplikasi, rezeki dikongsi. Selama lebih 1400 tahun, zakat telah memainkan peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan dalam menyediakan kemudahan asas kepada umatnya seperti tempat tinggal, penjagaan kesihatan, pendidikan juga makanan. Hakikatnya, kehidupan ini adalah mengenai keperluan asas. Bagaimana mungkin kita mampu hidup andai keperluan asas ini tidak dipenuhi? Kegagalan memperolehi keupayaan asas akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam pelbagai masalah sosial seperti tidak cukup makan, mencuri, berhutang dan hidup dalam kemelaratan.
Misalnya hari ini, Lembaga Zakat Negeri Kedah dapat menjalankan tugas sebagai institusi jaminan sosial selaras dengan anjuran Al-Quran yang meletakkan prinsip Al-Adlu wal Ihsan, iaitu keadilan dan muafakat. Memastikan setiap yang memerlukan mendapat bekalan, meringankan beban asnaf yang kesusahan, memudahkan urusan mereka yang dalam kesulitan. Sesungguhnya, ibadah zakat ini bukanlah satu pilihan, malah ianya merupakan satu kewajipan ke atas setiap Muslim yang beriman. Bukan bererti untuk menyusahkan, namun inilah ibadah yang memberikan kebajikan. Kerana pepatah pernah berkata, hanya dipintasi, lulus diselami, hilang dicari, rukun diaplikasi, rezeki dikongsi. Tuan-tuan dan puan-puan, ketiga, rukun disemai, rezeki dituai. Bijak pandai pernah berkata, harta itu diumpamakan seperti air yang mengalir. Selagi ia mengalir, selagi itulah ia akan bersih dan jernih. Jika ia bertakung, maka ia akan kotor dan membusuk. Ibadah zakat ini merupakan manifestasi kesyukuran kita terhadap rezeki yang telah dikurnia oleh Allah Azza wa Jalla, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Maksudnya, zakat itu tidak mengurangi harta. Riwayat Muslim. Apabila zakat dilaksanakan, hasilnya akan jelas kelihatan dan kesannya amat menakjubkan. Nasib kehidupan orang lain yang serba kekurangan akan dipedulikan. Rasa kikir dan iri dapat dihilangkan. Secara sosial, zakat mampu untuk mensejahterakan kelompok asnaf, terutamanya golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Tahukah anda, apabila zakat diurus dengan baik, agihan kekayaan secara adil dapat diaplikasi, belenggu kemiskinan akhirnya dapat dihenti, kegelisahan sang fakir dapat ditenterami. Hari ini, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah pun memudahkan urusan semua. Hanya dengan satu klik sahaja, kita mampu mentaksir zakat pendapatan dan harta, membayar zakat secara maya, memastikan rezeki kita dikongsi bersama. Ibadah ini jangan pernah dikhianati, ibarat sekam dalam api. Kerana apabila rukun disemai, pasti rezeki dituai. Tuan-tuan dan puan-puan, khulasoh, dalam terselitnya 1001 rahsia indahnya ibadah zakat ini, pasti ada hikmah yang bermanfaat untuk manusia yang taat demi keharmonian sejagat. Bukan bererti untuk mengurangkan harta, tetapi inilah ibadah yang memberikan, tetapi inilah apresiasi cinta kepada Rabb yang Maha Esa, kerana inilah ladang yang mampu menyuburkan rezeki yang telah dikurnia. Sekadar renungan untuk semua. Rezeki, di dalam setiap rezeki yang tersurat, pasti terselit rezeki mereka yang tersirat. Jangan pernah dipersoal kenapa selalu lambat. Tanyalah kepada diri, apa ikhtiar kita supaya ia menjadi berkat. Jangan termakan dengan hilah duniawi yang semakin menjerat. Kelak nanti diri sendiri akan tersiat. Bila tiba masanya, keluarkanlah zakat. Dengan izinnya, itulah cara untuk rezeki semakin dekat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.